Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu berita yang sangat penting untuk Anda semua. Scammer ada di mana-mana sekarang. Berhati-hati. Apabila mereka telefon, mesej atau email Anda, berhati-hati. Ini kerana dilaporkan polis mengesan transaksi wang mencurigakan yang bernilai RM3.8 bilion ke 43 negara. Polis Diraja Malaysia PDRM telah menerima maklumat dan mengesan transaksi pemindahan wang ke luar negara secara mencurigakan melibatkan kira-kira RM3.8 bilion membabitkan sindiket penipuan pelaburan dalam talian dari tahun 2021 hingga penghujung tahun 2023 di negara ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, siasatan mendapati transaksi berkenan melibatkan akaun keldai 15 syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia. Manakala, polis juga mendapati kesemua wang yang terlibat dalam pemindahan ke luar negara itu disyaki adalah hasil kegiatan penipuan pelaburan membabitkan mangsa di dalam negara kita. Siasatan lanjut, polis juga mendapati syarikat-syarikat tersebut telah digunakan oleh sindiket penipuan untuk membuka akaun bank bagi tujuan menyalurkan wang hasil penipuan ke 43 negara di seluruh dunia, katanya dalam Majlis Pelancaran Semakmul 2.0. Tambah Ramli, berdasarkan kajian yang dijalankan JSJK, juga mendapati wujud tren pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai keldai akaun untuk penipuan pelaburan oleh sindiket. Justru katanya, taktik itu menjadi pilihan kerana ia membolehkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih kerap dan melibatkan jumlah amaun keuangan yang lebih besar. Jadi, selain daripada akaun keldai individu, kini wujud pula akaun keldai syarikat yang memberi ancaman keuangan yang lebih besar kerana transaksi yang bertopengkan syarikat melibatkan jumlah wang yang boleh mencecah berbilion ringgit. Dalam perkara ini, kita juga mendapati modus operandi sindiket itu adalah membuka akaun bank atas nama individu, iaitu menyasarkan setiausaha sesebuah syarikat yang akan dijadikan keldai akaun bagi transaksi wang penipuan pelaburan oleh skamer. Dalam hal ini, kelebihan teknologi digital dalam era cyber ini yang memudahkan pendaftaran syarikat disalahgunakan oleh skamer yang kadang-kadang tidak mempunyai latar belakang dan keuangan yang kukuh. Ia mengakibatkan sebarang transaksi keuangan dalam jumlah besar berlaku dengan begitu mudah dengan negara-negara luar dan terlepas seolah menunjukkan ia transaksi yang sah dan sahih dan dibolehkan. Saya bagi contoh, kata beliau, ada satu syarikat elektronik dikesan memindahkan RM1.9 bilion menerusi akaun keldai sebelum penyiasatan kami dengan rakan-rakan sejawatan di luar negara dilaksanakan. Tetapi ia bukan sebegitu mudah prosesnya untuk mereka mendapatkan suspek dan juga syarikat itu kerana mereka dikawal dengan undang-undang domestik di sana, ujarnya. Malah katanya proses menjejaki dan mengembalikan wang mangsa kerugian penipuan juga rumit dan bukan semudah yang disangka sejurus menerima laporan polis tentang penipuan itu. Beliau juga mengakui terdapat juga ahli lembaga pengarah yang tidak menyedari mereka juga terheret dalam keldai akaun syarikat mereka oleh sindiket. Justru dalam satu lagi perkembangan baru, kita sedang menyemak satu negara di benua Asia yang mana kebanyakan syarikat itu didapati ditutup selepas selesai menerima transaksi wang sepenuhnya oleh sindiket. Hampir 90% syarikat itu ditutup, yang mana siasatan mendapati ia hanya syarikat biasa yang hanya dibuka keldai akaun bagi tujuan penipuan sahaja, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan berhati-hatilah dengan perbuatan skema ini. Bayangkan jumlah begitu banyak, 3.8 bilion.
Apa doa Anda untuk skema-skema ini? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini berita buruk untuk Muhyiddin Yassin yang telah disampaikan di mahkamah hari ini. Menurut peguam, Muhyiddin tidak boleh rayu ke Mahkamah Persekutuan. Peguam pendakwaan menyatakan bahawa Muhyiddin tidak boleh membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Apa kes? Ini berkaitan dengan kes pembatalan pembebasan Muhyiddin serta merta dengan berkait dengan kes rasuahnya yang baru-baru ini diumumkan oleh Mahkamah Rayuan. Selepas beberapa waktu, tak sampai sehari selepas keputusan itu diumumkan, akhirnya Muhyiddin melalui pasukan guamannya telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Diingatkan boleh dan sudah tiada masalah. Rupa-rupanya menurut pendakwaan, Muhyiddin tidak boleh merayu kes itu ke Mahkamah Persekutuan. Undang-undang itu tidak membenarkan Muhyiddin membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan kerana kes rasuah utamanya bermula di Mahkamah Session, kata seorang anggota pasukan pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya Wan Saharudin Wan Ladin berkata demikian di Mahkamah Session Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan penggubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata kes itu masih kekal di Mahkamah Session selepas Mahkamah Rayuan memerintahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Pada perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi pagi tadi, dia berkata, rayuan terakhir bagi kes di Mahkamah Session adalah Mahkamah Rayuan sahaja, mengikut Seksyen 87 Akta Mahkamah Kehakiman CGS 1964. Peruntukan tersebut menyatakan bahawa sebarang rayuan yang timbul daripada sesuatu perkara di Mahkamah Session hanya boleh dibawa ke Mahkamah Tinggi dan berakhir di Mahkamah Rayuan. CGA juga menyatakan bahawa hanya rayuan yang berasal daripada perkara di Mahkamah Tinggi boleh dibawa ke Mahkamah Rayuan dan akhirnya ke Mahkamah Persekutuan. Sehubungan itu, Wan Saharudin berkata, pihak pendakwaan akan membantah permohonan pembelaan untuk menangguhkan prosiding kes rasuah terbabit sehingga rayuan didengar dan keputusan diputuskan Mahkamah Persekutuan. Pada 28 Februari lepas, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bagaimanapun pada hari berikutnya, ahli Parlimen Pago iaitu Muhyiddin Yassin telah memfailkan rayuannya ke Mahkamah Persekutuan. Wan Saharudin memberitahu bahawa alasan rayuan Muhyiddin ke Mahkamah Tertinggi tidak diketahui mengikut undang-undang dan adalah bertentangan dengan Seksyen 87 CGA. Saudara-saudara sekalian, apakah nasib Muhyiddin selepas ini? Ia akan ditentukan pada 3 April untuk sebutan kes semula. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini kejutan besar yang telah ditemui oleh SPRM berkait dengan kekayaan anak Tun Mahathir iaitu Mirzan. Menurut laporan di Harapan Daily ini, SPRM ataupun Syarikat Kapal Mirzan disiasat SPRM selepas menerima RM836 juta daripada Petronas. Bayangkan, 836 juta ringgit Malaysia diterima atau diterima daripada Petronas. Ini Syarikat Kapal Mirzan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang menyiasat
semua penerima bantuan keuangan korporat era mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini termasuk bantuan pengambil alihan aset perkapalan Mirzan Mahathir pada Mac 1998 bernilai Rm836 juta oleh Petronas. Turut disiasat ialah dana Rm1.79 bilion untuk mengambil alih kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli di Malaysia Airlines System MAS, lapor CNA. Siasatan ke atas suntikan dana Petronas kepada konsortium perkapalan Berhad yang sahamnya dimiliki 51% oleh Mirzan juga bermasalah untuk Mahathir. Ini kerana Petronas memberikan laporan langsung kepada Perdana Menteri dan semua pelaburan, pembelian dan penyelaburan perlu mendapat persetujuan Perdana Menteri dan lembaga pengarah. Siasatan SPRM terhadap pengambil alihan MAS oleh kerajaan turut berkaitan dengan mantan Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. SPRM sedang meneliti punca di sebalik keputusan kerajaan membayar premium tinggi untuk 29% kepentingan entiti atau equity yang dipegang oleh Tajuddin. Badan Anti Rasuah juga sedang menyiasat aktiviti korporat platform dagangan Singapura iaitu Central Limit Order Book CLOB dan pengambil alihan Multipurpose Holding Sdn Berhad lewat tahun 1990-an. Siasatan ke atas dua kes ini dikaitkan dengan seorang ahli perniagaan Singapura iaitu Akbar Khan yang rapat dengan Daim Zainuddin. Saudara-saudara sekalian, dengan laporan terkini daripada Harapan Daily, syarikat kapal Mirzan disiasat SPRM selepas menerima Rm836 juta dari Petronas ini, ianya benar-benar mengejutkan kita. Laporan ini mengatakan bahawa SPRM sedang menyiasat semua penerima bantuan keuangan korporat pada era pemerintahan mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini termasuklah bantuan pengambil alihan aset perkapalan milik atau perkapalan Mirzan Mahathir pada Mac 1998 yang bernilai 836 juta oleh Petronas. Yang turut disiasat ialah dana Rm1.79 bilion untuk mengambil alih kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli di Malaysia Airlines System MAS, lapor CNA. Siasatan ke atas suntikan dana Petronas kepada konsortium perkapalan Berhad yang sahamnya dimiliki 50% oleh Mirzan juga bermasalah untuk Mahathir. Ini kerana Petronas memberikan laporan langsung kepada Perdana Menteri dan semua pelaburan, pembelian dan penyelaburan perlu mendapat persetujuan Perdana Menteri dan lembaga pengarah. Siasatan SPRM terhadap pengambil alihan MAS oleh kerajaan turut berkaitan dengan mantan Menteri Kewangan pada masa tersebut iaitu Tun Daim Zainuddin. SPRM sedang meneliti punca di sebalik keputusan kerajaan membayar premium tinggi untuk 29% kepentingan equity yang dipegang Tajuddin. Badan Anti Rasuah itu juga sedang menyiasat aktiviti korporat platform dagangan Singapura CLOB dan pengambil alihan Multipurpose Holding Sdn Berhad lewat tahun 1990-an. Siasatan ke atas dua kes ini dikaitkan dengan seorang ahli perniagaan Singapura, Akbar Khan, yang rapat dengan Daim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada mahkamah yang berkaitan dengan Daim dan Zainuddin. Saudara-saudara sekalian, daripada Malaysia kini dilaporkan Daim dan keluarganya gagal mendapatkan
kebenaran cabar siasatan SPRM. Dengan kata lain, kebenaran ataupun semakan ataupun rayuan ataupun kehendak daripada keluarga dan Daim Zainuddin gagal dan kalah ditolak oleh mahkamah. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya hari ini dilaporkan gagal mendapatkan kebenaran mahkamah untuk meneruskan semakan kehakiman mereka terhadap siasatan SPRM ke atas mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh Patang tadi melaporkan menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman pemohon. Dengan keputusan itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lagi akan meneruskan perbicaraan mengenai merit tindakan undang-undang tersebut. Antara relief yang dimohon dalam tindakan undang-undang itu adalah untuk membatalkan pertuduhan jenayah tidak mengisytiharkan aset oleh Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid. Farid memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaideh niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya sakwa sangka malafaideh tidak memadai. Hakim berkata Daim dan Naimah hanya perlu memfailkan permohonan di Mahkamah Session Kuala Lumpur jenayah untuk mencabar pertuduhan berkenan. Saudara-saudara sekalian, keputusan yang kita baru dapat ini, yang baru diumumkan ini pastinya akan menggemparkan lagi seluruh Malaysia. Kita berharap siasatan demi siasatan yang berkait dengan Daim Zainuddin ini tidak akan terhenti begitu saja. Kita harap Daim Zainuddin tetap lawan terus-menerus di mahkamah. Kerana istilah mengatakan, pepatah mengatakan, jangan takut kalau benar, takutlah kalau salah. Benar tetap benar, salah tetap salah. Yang akhirnya adalah kebenaran akan menang dan yang salah, kebatilan akan kalah juga akhirnya. Jadi kalau Daim Zainuddin dan keluarga berada di dalam kedudukan atau di sebelah pihak yang benar dan betul, jangan takut, lawanlah sampai kebenaran dapat diketengahkan. Selain daripada itu, tiada yang lebih baik, tiada yang lebih sempurna selain kebenaran ataupun pembersihan nama dilakukan di tempat yang betul. Pembersihan nama atau maruah dapat dikembalikan bukan melalui media massa, bukan melalui media cetak, bukan melalui sidang media, tetapi melalui pembuktian pembenaran di mahkamah. Jadi kalau benar Daim Zainuddin tidak ada melakukan apa-apa salah laku atau kesalahan berkaitan harta, pengisytiharan harta beliau, maka saya rasa dia akan menang juga nanti akhir di mahkamah. Tetapi kalau dia salah, memang akan terbuktilah kesalahan tersebut dan tidak akan ada lagi sakwa sangka. Jadi dengan ini dilaporkan Daim dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran untuk mencabar siasatan SPRM kerana menurut Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh, beliau kata permohonan kebenaran semakan kehakiman tersebut telah pun ditolak dan beliau mengatakan bahawa perkara tersebut gagal kerana kerana hanya dengan sakwa sangka iaitu malafaideh tidak akan dapat memadai. Beliau kata pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaideh atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya sakwa sangka malafaideh tidak memadai. Jadi itu sebabnya peguam yang mengendalikan ini iaitu hakim yang mengendalikan ini iaitu Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak permohonan Daim dan juga keluarganya kerana kata beliau Farid memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaideh atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan mengatakan bahawa hanya sakwa sangka iaitu malafaideh tidak memadai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.